Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat kepada macam mana cara menukarkan fungsi kuadratik bentuk arm kepada bentuk vertex menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 terpantas konon-konon lah. Okey, bentuk vertex bagi pelajar tingkatan 4 mereka biasa dengan istilah bentuk vertex, tetapi untuk pelajar tingkatan 5 mereka tidak pernah, anda tidak pernah, mungkin tak pernah dengar bentuk vertex. Jadi bentuk vertex ni sebenarnya anda pernah nampak ya. Cuma kita tak cakap saja bentuk vertex tersebut, istilah tersebut. Tetapi kalau anda tanya dengan pelajar tingkatan 4 KSSM, mereka menggunakan istilah bentuk vertex. Jadi langkah-langkah, okey. Sebenarnya ada setengah cikgu bila saya tanya, dia kata kaedah ni tak diterima sebagai markah ya dalam SPM. Ada cakap boleh. Jadi bagi saya kalau anda menguasai kaedah yang asal, tolong gunakan. Tapi ini kalau anda dah macam blur sangat, tak boleh nak guna kaedah yang dalam buku teks ke, anda boleh guna kaedah ni. Ya. Okey. Langkah-langkah dia ini lebih kurang. Yang pertama jadikan dia bentuk arm. Yang kemudian keluarkan A, B dan C. Kemudian kirakan B per 2A. Lepas tu ganti masuk dalam kita katakan rumusnya ni. Rumus ni kamu kena hafal. Kenapa ada tempat kosong ni? Ni tempat kosong ni. Tempat kosong ni merujuk kepada ni. Ya. Ni tempat kosong tu. B per 2A. Ya, yang petak ni ialah B per 2A. Ya, yang petak tu. Dan kemudian kita ringkaskan. Ringkaskan ni bermaksud, kita nak kata ringkaskan ni, maksudnya kita ada bahagian ni. Bahagian A, kita tak nak guna A lah. Kita gunakan bahagian 1 dengan bahagian 2. Okey, bahagian 1 ni kita kata biarkan. Yang bahagian 2 ni kira guna kalkulator. Guna kalkulator. Okey. Kemudian apakah kepentingan bentuk vertex? Okey, bentuk vertex ni ada 3 perkara yang kita boleh gunakan untuk cari maklumat. Yang pertama, nilai maksimum, nilai minimum. Kemudian titik maksimum, titik minimum. Dan yang ketiga, persamaan paksi simetri dalam bentuk X sama dengan nombor. Ya, selalu pelajar dia tak nak, dia tulis nombor saja, tak nak tulis X sama dengan. Jadi anda hilang markah kat situ. Okey, sekarang kita cuba nak hafal dia punya, macam mana nak hafal rumus tu. Saya rumusnya senang saja. Lain cikgu, lain kaedah dia, tak kisahlah mana-mana pun. Okey, fx, kadang-kadang fx, kadang-kadang y. Sini ada A, kurungan besar. Sini letak X, sini tambah. Sini ada kuasa 2. Kemudian bila tambah, sini tolak. Lepas tu ada A balik. Ada kurungan, kecilkan sikit, kuasa 2. Kemudian kita selang-seli. Tambah, tolak, sini tambah C. Senang. Okey, senang. Yang tempat kosong ni, masukkan B per 2A. Okey? Boleh? Kita sekali lagi. Yes, kita sekali lagi. Kita erase all. Okey. Katalah Y, A, kurungan, X, tambah, kosongkan kat situ, kuasa 2, tolak, tambah, lepas tu tolak, A balik, kurungan, kuasa 2, tambah, tolak, tambah. Dia selang-seli, C. Jadi tempat kosong ni kita masukkan B per 2A. Jadi tolong praktiskan dahulu benda ni. Hafalkan dahulu, mantap-mantap. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita guna warna biru lah. Okey. Langkah pertama, bentuk arm. Yes, dah bentuk arm. Jadi kita keluarkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, C sama dengan negatif 6. Kemudian anda kira B per 2A sama dengan, B anda berapa? B anda negatif 1 per 2A per 2. Jadi B anda ialah negatif 1 per 2. Okey, so sekarang kita masuk dalam rumus fx. Okey, kalau tak hafal kita tulis rumus A, X tambah kurungan kuasa 2 tolak A kurungan kuasa 2 tambah C. Okey. Jadi A adalah 1, tak payah tulis.
X. Sekarang kita nak gantikan tempat kosong dengan -1/2. Jadi tambah dengan tolak akan jadi tolak 1/2. Okey, kita buat simple saja, tak payah susah-susah. Tolak A. Tolak A tak payah tulis. Kurungan ulang balik -1/2. Ingat, -1, negatif ini ialah -1/2, negatif tu ialah milik dalam kurungan tu ya, milik -1/2. Milik 1/2, sorry. Kuasa 2 tambah C, tambah dengan tolak jadi tolak. So, apa perlu buat? Okey, tadi saya dah kata kita ada dua bahagian. Ini bahagian pertama, biarkan. Yang ini tekan kalkulator. Okey. Yang bahagian depan tu biarkan. Yang belakang tu kita tekan guna kalkulator. Okey. So kita tulis balik sini. X tolak 1/2. Biarkan. Okey. Yang itu anda tekan saja kalkulator. Bila anda tekan kalkulator, anda dapat berapa? Anda akan dapat negatif 25/4. Dah settle. Inilah bentuk vertex. Okey. Kenapa saya buat ruang kosong sini? Saya nak keluarkan maklumat. Okey, bila kita dah jadikan bentuk vertex, kita kena keluarkan 3 maklumat. Sekarang, okey. Graf ini bentuk apa? Graf ini bentuk senyum. Kenapa senyum? Sebab A-nya positif. Jadi bila grafnya bentuk senyum, dia ada yang pertama nilai minimum lah, ya. Nilai minimum. Nilai minimum ya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada ni, yang luar pagar ni, di luar kurungan di hujung ni. Jadi nilai minimum ialah negatif 25/4. Ya, negatif 25/4. Nilai minimum merujuk kepada Y. Okey. Yang kedua. Okey, saya tak nak buat dulu titik minimum. Saya nak buat dahulu persamaan paksi simetri. Macam mana bentuk dia? X sama dengan suatu nombor. Macam mana cara dia adalah, cara dia adalah kita tengok yang dalam kurungan ini sahaja. Dalam kurungan sahaja, kita bawa ke sini. Kita buat persamaan, iaitu X tolak 1/2, kita samakan dengan sifar. So, kita pindahkan setengah tu, tolak pindah sebelah jadi tambah, positif jadi setengah. Jadi inilah persamaan paksi simetri. Nombor 3. Kalau ini merujuk kepada nilai Y dan persamaan paksi simetri merujuk kepada nilai X. Saya ulang sekali lagi. Kalau nilai minimum merujuk kepada nilai Y dan persamaan paksi simetri merujuk kepada nilai X, maka kalau kita cari titik minimum. Kenapa titik minimum? Sebab dia ada nilai minimum. Jadi bila titik minimum, mesti dalam bentuk koordinat X, Y. Jadi X kita ambil pada persamaan paksi simetri, setengah. Jadi nilai minimum kita ambil pada nilai Y kita ambil pada nilai minimum, negatif 25/4. Senang kan? Senang kan? Okey, senang sahaja. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, A-nya negatif. Okey, A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 4. Okey, kita dapat di situ. Kemudian kita cari B/2A. B/2A negatif 2/2 darab negatif 1 sama dengan negatif dengan negatif habis positif. 2/2 tinggal 1 positif. So, kita masukkan dalam rumus. Okey, sekarang kita dah mahir dengan rumus. Kita terus diganti. Kalau tak mahir, tulis balik rumus tadi. A negatif 1. Nak kurungkan boleh, tak nak kurungkan boleh. Saya tak payah kurungkan sebab dia dekat depan, betul-betul kat depan.
kurungan X tambah B per 2A iaitu 1 kuasa 2 tambah lepas tu tolak A. Okey, A yang ini wajib letak kurungan. Lepas tu B per 2A ialah 1 kuasa 2 tambah 4. Okey, boleh ya? Okey, boleh. So sekarang, alamak, dah tertutup. Okey, sorry. Okey, so sekarang macam tadi, kita pastikan kita tahu siapa yang kita biarkan, siapa yang kita gunakan kalkulator. Okey, so yang ini kita biarkan, ini guna kalkulator. Okey, so kita ringkaskan negatif 1. Okey, negatif 1 tidak perlu ditulis. X campur 1 kuasa 2. So, kita tekan sahaja kalkulator untuk semua nilai ni. Anda akan dapat tambah 5. So, depan ni tulis F, X. Okey, jangan tinggalkan kosong lah. Okey, so sekarang kita nak jawab soalan. So, sekarang kita dapati bahawa nilai A adalah negatif 1. Negatif. So, grafnya masam. Ya, masam. Kesian dia. Okey, so bila grafnya masam, apa yang ada? Dia ada nilai maksimum lah. Sebab nilai yang paling atas. Okey, so nilai maksimum kita ambil terus yang di luar kurungan. Siapa yang di luar kurungan? Yang di luar kurungan adalah positif 5. Jadi tulis sahaja 5. Okey, nilai 5 ni merujuk kepada apa? Nilai 5 merujuk kepada nilai Y. Okey, saja kita nak ingatkan balik. Okey, nombor 2. Persamaan paksi. Ya Allah, apa benda tulis ni? Simetri. Iaitu dalam format X sama dengan suatu nilai. Jadi, kita buat macam mana? Okey, ingat balik. Kita hanya ambil dalam kurungan, ya. Jangan salah, ya. Yang negatif yang kat luar ni tak payah ambil. Kita ambil je dalam kurungan. Kita bawa kat sini. So, kita hanya tulis di dalam kurungan sahaja. Apa yang ada di dalam kurungan? X. Kenapa buruk sangat ni? Okey. X tambah 1 samakan dengan kosong. Sentiasa samakan dengan kosong. So, X sama dengan negatif 1. Okey. So, yang ketiga adalah titik maksimum. Titik maksimum dalam format X, Y. So, nilai X kamu dah dapat negatif 1 pada persamaan paksi simetri. Dan nilai Y kita ambil daripada nilai maksimum iaitu 5. Sangat senang. Jadi, kita dapat keluarkan 3 maklumat sekaligus. Okey, soalan ni senang kot. Macam mana pula soalan ni? Soalan nombor 3 saya tak payah bincang lah. Soalan nombor 3 ni cap ayam je. Kita tengok soalan yang cap itik. Okey. Untuk soalan yang ini, kita kena kembangkan dahulu. Jadi, kita nak kembangkan siapa dahulu? Terpulang pada anda. Anda boleh kembang macam ni. Okey, kalau saya kembang macam tu, bermaksud 2X campur 8. X tolak 2. Tak habis lagi pengembangan. Jadi, kita kembangkan 1, iaitu 2X kuasa 2. 2 tolak 2 darab 2, 4X. Ketiga, 8 darab X, 8X. Keempat, tambah dengan tolak jadi tolak. 8 darab 2, 16. So, kita ringkaskan dekat situ. 2X kuasa 2. Tambah 4X. Tolak 16. Jadi, sini jangan lupa tulis Fx. Okey, jangan lupa Fx tu tulis sekali je. Okey, saya nak cek sekejap. Okey, mana. Okey. So, keluarkan A sama dengan 2. B sama dengan 4.
C sama dengan negatif 16. And then kamu cari B per 2A. Siapakah B? B ialah 4 per 2 darab 2. Betul? B 4 bahagi 2A. 2 darab 2, 4. Jadi 4 bagi 4, 1. Okey, so Fx sama dengan A2 dekat luar kurungan X tambah positif 1, tulis saja. Kuasa 2 jangan lupa. Tolak dengan A2 buat kurungan macam tu. Lepas tu B tulis 1 balik. Kuasa 2 tambah C. Okey, bila tambah dengan tolak macam ni ya. Bila tambah negatif 16. Jadi tambah dengan tolak jadi tolak. Ya, kalau siapa yang dah mahir dia tulis terus tulis tolak. Tapi kalau anda tidak mahir, anda buat tolak lah. Ya, anda buat tambah negatif 16. Okey, macam biasa tadi saya dah ingatkan, siapa yang kita tulis balik ini kita kata biarkan yang luar kurungan kita kalkulator. Okey, ni saya padam. Okey, tulis balik. Okey. 2 tulis balik. X campur 1 kuasa 2 tulis balik. So, bila kita kira tutap. Jadi, kamu dapat tolak 18. Jadi, tulis di sini Fx. Okey. So, sekarang macam biasa, adakah grafnya senyum ataupun masam? Grafnya senyum. Kenapa grafnya senyum? Sebab di sini positif. A-nya positif, jadi grafnya senyum. Ya, grafnya senyum saja. Ni buat hidung dia. Jadi macam tu. Macam beruk. Okey. So, apa yang kita boleh keluarkan? So, yang pertama dia ada nilai minimum. Nilai minimum merujuk kepada nilai Y sama dengan negatif 18. Sebab yang dekat luar ni adalah nilai minimum. Ya, kita terus ambil walaupun dia punya tanda negatif dia sekali. Okey, so seterusnya persamaan simetri. Jadi formatnya X sama dengan suatu nombor. Kita ambil siapa? Kita ambil yang dalam kurungan sahaja. Dalam kurungan sahaja. So 2 ini tak terlibat ya. 2 ni jangan libatkan. Jadi ambil yang dalam kurungan sahaja. Jadi kalau dalam kurungan ni kita ambil kat sini. Jadi kita tulis apa? Kita tulis X tambah 1 sama dengan kosong. Mesti sama dengan kosong. Tak ada sama dengan benda lain. So, X sama dengan negatif 1. Dah dapat. Dan yang ketiga, bila kita dah dapat 2, kita gabungkan. Dapatlah titik minimum. Dalam format X, Y. Koordinat lah. So, X kamu negatif 1 dan Y kamu negatif 18. So, saya harap kamu boleh memahami cara membuat penyempurnaan kuasa 2, menukarkan daripada bentuk arm kepada bentuk vertex dan kemudian mengeluarkan 3 maklumat penting iaitu nilai minimum, nilai maksimum, persamaan paksi simetri dan titik maksimum ataupun minimum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.